Muka surat 32, kitab Kifayatul Muhtadi, ya, karangan Syekh Muhammad Nur Al-Fatani, syarah kepada Sulam Al-Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Muka surat 32. Apa itu? Faslun, ya tak? Daripada faslun tu baris yang keberapa? 3, 4, 5, 6, 7. 7, iaitu dan dengan syaratnya, ya. Dan dengan syaratnya. Dan dengan syaratnya, iaitu barang yang terhenti atasnya sah ibadat itu. Ya. Dapat jumpa, ya? InsyaAllah, ya. Nah, baik, ini apa ni? Ini fasal ni tentang ada benda yang wajib, maka kita terimalah kewajipannya. Ada benda yang haram, kita terimalah haramnya. Dan apabila benda tu wajib, maka kita laksanakan dengan segala syaratnya, segala rukunnya, ya. Dan kita terhenti dekat bagaimana kita membezakan antara syarat dengan rukun. Misalnya kita katalah sembahyang tu wajib. Apa syarat sembahyang? Antara lain ialah masuk waktu, kan? Antara syarat sah sembahyang ialah masuk waktu. Tapi masuk waktu tu bukan rukun sembahyang, ya? Masuk waktu tu bukan rukun sembahyang, ya tak? Rukun sembahyang tu qaulinya, fi'linya, kan? Perbuatan-perbuatan dan juga ucapan-ucapan. Jadi masuk waktu tu bukan rukun. Masuk waktu itu ialah syarat sah. Syarat sah sembahyang. Jadi syarat sah ni syarat di luar daripada zat. Yakni seseorang itu mungkin waktu sudah masuk, tapi dia tidak juga sembahyang. Waktu dah masuk, bahkan udah nak habis dah pun. Tak usah kata dah masuk, dah nak habis dah, tidak juga dia. Jadi maknanya dia berbeza dengan rukun. Rukun ni adalah sesuatu di dalam zat, ya. Rukun adalah sesuatu di dalam zat, ya tak? Apa yang kita baca bila kita duduk antara dua sujud, ya tak? Sujud kita bila berapa kali sujud, itu rukun. Rukun adalah sesuatu yang daripada zat. Syarat adalah sesuatu yang di luar zat. Menghadap kiblat, rukun ke syarat? Itu syarat. Ada orang menghadap kiblat tapi tak sembahyang, kan? Ada orang menghadap kiblat tapi tak sembahyang, ya tak? Dia menghadap kiblat, kan? Dia ada syarat tapi dia tidak dianggap sembahyang lagi, sebab dia tidak masuk lagi dalam rukun sembahyang. Dia sudah ada syarat sembahyang tapi dia tidak ada rukun, dia belum dianggap bersembahyang selagi dia tak masuk dalam rukunnya. Jadi syarat adalah sesuatu yang di luar, sedangkan rukun adalah sebahagian, ya, sebahagian daripada zat, ya, sebahagian daripada zat. Nah, jadi itu beza antara zat, antara syarat dengan rukun. Yang ini mengaji ilmu usul fiqh. Ya, kalau kita mengaji ilmu usul bagi fiqh, maknanya kaedah, formula bagi fiqh itu, ya, formula bagi fiqh. Fiqh tu hukum hakam, tapi apa formula dia, ya, apa formula dia. Nah, jadi dikata di situ, kata pengarang kita Syekh Daud Al-Fatani, kata dalam kurungan dan dengan syaratnya. Maknanya laksanakan kewajipan dengan syaratnya. Maka disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nur Al-Fatani di luar kurungan, iaitu barang yang terhenti atasnya sah ibadah. Makna barang yang terhenti ni maksudnya ialah tergantung kepada syarat. Kesahihan sesuatu ibadat itu tergantung kepada perlaksanaan syarat, ya, tergantung kepada perlaksanaan syarat, ya. Maknanya dikata di situ, iaitu barang yang terhenti ni maknanya ada dengan syarat. Maknanya dengan ia, maknanya melaksanakan apa yang telah disyaratkan
untuk mengesahkan ibadat itu. Seperti air sembahyang, kalaupun dia mendatangkan rukun tapi dia tidak mendatangkan syarat, tak boleh juga. Dia takbirnya betul, dia tak sujudnya betul, air sembahyangnya tak betul. Macam mana pula air sembahyang tak betul? Dia ambil air sembahyang mustakmal, kan? Jadi sudah tak kena syarat. Sedangkan syarat air sembahyang itu mutlak. Ini tak dipakai air mustakmal. Dalam mazhab kita air mustakmal tak sah. Dalam mazhab Hanafi sah. Mazhab Hanafi lain. Mazhab Hanafi ni banyak jugalah berbeza sikit dengan kita. Dia boleh mustakmal, bahkan dia tak ada mustakmal. Dia tak ada mustakmal, boleh pakai lagi. Tapi adalah dia punya dalil, bukan saja-saja dah. Dan suci daripada hadas. Kalaupun dia mendatangkan rukun qauli dan fi'li, tapi dia sebenarnya ketika itu datang hadas, datang kejadian di mana dia maknanya didatangi oleh hadas, tak sah lah, ya tak? Dan suci daripada najis, ya, tiba-tiba jatuhlah najis ke atas sejadahnya kan, ataupun ke atas pakaiannya, ya, ke atas pakaiannya, ya. Jadi dikata najis kain sembahyangnya, ya, dan lain-lainnya. Dia dalam kitab fiqh tu dia bahasnya, takdirnya serobannya 7 hasta. Takdirnya serobannya 7 hasta. Serobannya di situ. Seroban 7 hasta, 7 hasta ni maknanya 7 feet of turban. Just imagine kan. Dia sembahyang, serobannya tak nguit. Serobannya tak nguit. Dia tunduk bangkit. Serobannya yang di ujung tak nguit, tapi yang di ujung tu kena tak cicak. Cicak pun, ya Allah, ada. Jadi sah sembahyang. Siapa sah? Pasal tak nguit ujung tu. Ujung tu tak nguit. Dia yang kena pada kita, yang bergerak sama dengan kita, barulah batal. Itu pekah sampai ke situ bahaya. Main tu kan. Walaupun benda tu tak jadi lagi. Dia zaman satu ketika di mana kita sudah memerintah. Bila kita sudah memerintah dulu zaman Abbasiyah tu, jadi maknanya mungkar ni dah tak ada, ma'ruf sudah ditegakkan. Jadi menyebabkan kewajipan berkurangan. Sebab apa? Pemerintah dah buat yang ma'ruf, dah cegah yang mungkar, rakyat pun dah taat. Jadi bila dah kurang kewajipan, mulalah fikir apa nak buat. Itu yang pekoh pun mulalah fikir apa nak datangkan masalah. Masalah tu tak ada lagi, tapi cuba fikir. Apa? Cumi ke fikir. Kalau seorang tu ada seroban 7 hasta. 7 hasta tak? 7 hasta. Jangan. Jangan. Dia kata kan. Tiba-tiba terburai lah seroban tu. Terburai kan. Tapi ada lah tinggal yang asas tu. Asas tu ada juga, melekat lagi, ya tak? Jadi sudah terburai. Bila terburai tu, yang ujung terkena tak cicak. Dia pun bergerak, sujudnya, rukuk dan sebagainya. Kalau di ujung tu tak bergerak, dengan pergerakan sujud dan rukuk dia, maka sah sembahyang. Tapi kalau bergerak, artinya dia membawa najis, yahmilun najis, maka batal. Sampai ke situ. Sampai ke situ bahas tak? Bahas lagi. Ngadap matahari makruh. Tak boleh seseorang itu qada hajat, kayu kecil ke kayu besar ke, ngadap matahari tak boleh. Kalau dia melentang, macam mana kalau melentang? Macam mana? Atau apa? Atau matahari duduk atas? Itu bincang dalam fiqh tu. Tapi rupanya bukan saja-saja, rupanya Tuhan bagi jugalah. Jadi katalah seorang tu dah terbaring kan. Terbaring kan, seorang tu dah terbaring atas pasyur tak? Sakit ke demam ke apa ke, camping ke apa ke, kita pun tak tahu tak? Tiba-tiba udah lantaknya besok kan. Lantaknya besok, maknanya udah dia kayu kecil. Matahari tegak atas kepala.
untuk apply balik yang dalam nak apply balik yang dalam fiqh tu. Ini dia kesnya kata. Berlaku sungguh. Mengapa? Dia tengah terlentang terbaring, tiba-tiba mat lentoknya dia ada jenis kopi itu. Rupanya ya Allah. Dia pun makna malas nak bangun. Tidak. Berimpun kereta tuan-tuan di stadium 500,000 tuan-tuan. Macam-macam bau. Nak keluar tak boleh, dah tengat. Oh itu 500,000 kan. Rupanya ada terbesok dalam tu. Yang kita tengok kiri, tengok kanan, sapu juga le bau terbesok kan. Rupanya sebelah awak biasanya kan. Udah tak boleh nak ke mana, dah ramai rapat je kopi tu dah. Rupanya laptopnya dibesok dalam seluar dah. Ya Allah. Tak apalah, ini cerita tadi ni dia dah terlentang ni tadi kan. Kan dia dah matahari tegak atas kepala kan. Jadi rupanya tak sia-sia le fiqh tu. Tak sia-sia, ada pasirnya fiqh. Itu dipanggil fiqh tu zaman itu banyak dipanggil assumption ya tak? Asumsi ya tak? Fiqh yang berdasarkan assumption, berdasarkan sangka-sangkaan begitu ya tak? Ada juga zaman-zaman Saidina Umar benda-benda kopi tu. Lalu Saidina Umar tanya, "Udah benda tu dah jadi ke belum?" Orang tu kata, "Belum lah." Belum, balik katanya. Dah jadi esok datang katanya. Dah jadi esok aku khabar macam mana? Dah jadi esok aku khabar macam mana hukum. Ini jadi apa belum? Jadi apa belum nak tanya hukum tak? Jadi biar bendanya praktikal. Jangan maknanya banyak fantasi. Jangan berfantasi. Maknanya kalau tangan dia jadi batu macam mana? Tangan jadi batu. Maknanya dia kena sumpah patung cendana. Patung cendana tak? Cerita Nuruddin Ahmad tak? Dia tiba-tiba entah macam mana tak? Tangannya dah habis jadi batu, kena sumpah maksudnya ya. Macam mana? Kena basuh ke tak kena basuh kan? Nak kata tangan dah jadi batu. Welo dak. Sampai ke tahap itu dak. Sampai ke tahap itu fikir orang dulu mengarang kitab fiqh. Kalau batu bukanlah anggota tu. Kalau dah batu bukanlah anggota badan, dah batu. Dah kalau batu, dia dikatakan anggota badan itu yang ada rohnya yang hidup. Kalau dah batu, namanya bukanlah anggota badan. Tapi itulah kadang-kadang benda tu fiqh opini, kadang-kadang rupanya sampai masanya jadi. Kesnya dia accident pakai tangan batu. Pakai tangan batu tak? Iaitu simen tangan ataupun tangan palsu tak? Tangan palsu simen bukan tangan betul. Tak payahlah basuh. Tangan palsu tak payah basuh. Kan ada tangan, yalah ada pun palsu. Yalah palsu pun ada pun palsu. Jadi tak payah basuh. Tak payah basuh tak? Katalah matanya batu. Kan orang dulu ada mata batu. Nak kena ke sampai kayu kalau mandi hadas. Tak payah pasal mata batu bukan mata betul. Arwahnya Cikgu Mat. Cikgu Muhammad apa? Tingkatan 2 dulu Cikgu ada tingkatan 2 dulu. Cikgu Muhammad apa ya? Saleh. Cikgu Saleh. Cerita mata batu. Ada cerita ya. Minggu depan panjang. Cikgu buat Saleh cerita je lawak seronok dah. Arwah dia. Arwah. Dia duduk mana Jantan? Taman Kerajaan. Taman Kerajaan. Mana kita? Tak baca lagi rasanya. Tadi maknanya dikata di situ bahawa dan suci daripada hadas. Ini cerita Soban ujung tadi ni. Nah. Dan suci daripada najis kain sembahyang dan lain-lainnya. Ya tak? Dan menjauh maknanya wajib menjauh. Dan di sini dan wajib menjauh. Ya, dan wajib menjauh akan yang membatalkan dia. Ya, jangan kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Tadi kewajipan sembahyang tu sama ada pada batin, ya, sama ada pada batin seumpama sunyi sembahyang daripada khusyuk. Maknanya jangan dan wajiblah kita menjauhi perkara-perkara yang membatal sembahyang kita secara batin. Maknanya batal sembahyang kita secara batin bila tak ada langsung khusyuk. Langsung tak ada khusyuk. Langsung tak ada khusyuk. Maknanya hendaklah kita jauhkan diri daripada terbatalnya sembahyang kita secara batinnya, iaitu langsung tak hadir hatinya di hadapan Allah.
Langsung tak ada, daripada awal sampai ke sudah. Dah apa nama dipikirnya. Tinggal lagi dia masih kelihatan sembahyang pasal dia makmum. Dia ngikut lah tadi. Orang rukuk, dia rukuk. Orang sujud, dia sujud. Dia ngira berapa. Pasal apa ada orang nak jual tanah. Tanah tu 80 kali 50. Harganya kopi tu berapa sekaki. Daripada awal sampai ke sudah habis sembahyang, dia ngira satu sekaki berapa kesegi, berapa harga. Langsung tak ada langsung dalam sembahyang tu. Tinggal lagi dah. Dia ngikut tadi ni, dia tahu orang terukuk, dia rukuk, orang sujud, dia sujud. Dia dah Assalamualaikum, dah ya salam, katanya dah. Dah bagi salam. Ini pun kena dijauhi, ya, maknanya membatalkan sembahyang secara batin. Maknanya langsung tak ada khusyuk. Ya, secara batinnya sebenarnya tak ada apa lah sembahyang tu. Kan ke roh sembahyang tu khusyuk. Sembahyang ni sebenarnya, ya, sembahyang ni sebenarnya jasad. Segala sujud rukuk tu jasad, ya tak? Rohnya ialah khusyuk. Langsung tak ada daripada awal sampai ke sudah dilayannya kalkulator tu ya. Kalkulator dalam kepala dia. Dilayannya kalkulator dalam kepala dia, ya tak? Ya, dia ngira ni tadi pasal nak beli tanah tadi, ya tak? Di Candang Puteri ni tadi. Kan. Contohlah, minta maaf lah orang duduk Candang Puteri. Ini contoh, tak kira Candang Puteri ke Kota Lama ke Pasir Berdengung ke, tak kira, ya tak? Jadi dia kata apa di situ, dia meninggalkan apa dia khusyuk dan tadarru'. Tadarru' ni merendahkan diri lah. Jadi maknanya matanya liur, ya tak? Mukanya ke sana kemari, langsung tak ada maknanya tadarru', merendahkan diri. Atau pada zahir, maknanya jauhkanlah perkara yang membatalkan pada zahir, iaitu jangan dibiarkan auratnya terbuka. Katalah angin tiup kan, ya, angin tiup, laki-laki ke perempuan ke, auratnya terdedah, dibiarkannya, batal lah. Dia kalau angin tiup, bila terdedah, kita kena segera tutup. Tiup lagi, terdedah, tutup. Tiup lagi, terdedah, tutup. Boleh, tak apa, ya, tak apa, supaya jangan terbatalnya sembahyang. Ini tak saja dibiarnya. Itu batal lah, ya, batal, ya tak? Siapa lah orang perempuan misalnya dah tahu maknanya terkeluar, ya tak? Maknanya sedikit auratnya, dibiar juga, batal. Tapi kalau diusaha tutupkan, boleh, supaya tidak membatalkan, ya. Itu yang zahir. Dan wajib atasnya menyuruh akan orang yang dilihatnya meninggalkan dia sesuatu daripadanya. Maknanya ditengoknya anaknya tinggalkan semayang, ya tak? Ditengok isterinya meninggalkan kewajipan menutup aurat. Jadi wajib dia menyuruh akan orang yang dilihatnya meninggalkan dia, iaitu meninggalkan kewajipan, ya, sesuatu daripadanya. Yakni wajib, ya, wajib di situ ialah wajib wujub kifai. Mana kalau ada dalam family tu orang yang tolong suruh, selesailah kewajipan tu. Maknanya katalah barangkali anak dia tolong peringatkan, tolong kabur, sembahyang lekas, masa waktu dah masuk, jadi gugurlah kewajipan kifai. Kifai itu maknanya kifayah lah, ya. Kifai itu maknanya kifayah. Wajib di situ secara kifayah. Kalau ada anak lelaki dia ke ataupun sesiapa daripada ahli keluarga mengingatkan, sembahyang ni, waktu dah masuk, aurat ni tutup, jadi gugurlah kewajipan seseorang itu tadi, kerana ada orang lain tolong peringatkan, ya, ada orang lain tolong peringatkan. Contoh ginilah tuan-tuan, dalam Kuala Kangsar ini kita ada penguatkuasa terhadap barangkali perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang maksiat. Jadi maknanya gugurlah kewajipan, oleh kerana dah ada orang yang bertugas. Tapi kalau tidak berkesan, maka kita pun wajib juga, ya, kita pun jadi wajib juga. Contoh ginilah, ada hardware tapi tidak berkesan hardware tu, tak cukup banyak barang, maka tak gugurlah. Sebab apa? Banyak barang yang tak ada. Jadi kita boleh wujudkan hardware juga. Pasal apa? Sebab belum cukup kifayahnya, ya, belum cukup kifayah. Jadi penguatkuasa tadi dah berperanan membenteras mungkar, tapi nyatalah bahawa tak cukup tenaganya, maka ketika itu wajib juga kita buat. Belum terlepaslah fardu kifayah itu. Begitu, ya. Jadi ini dipanggil wujub kifai atas mukallaf yang melihat akan seseorang yang meninggalkan sesuatu daripada yang wajib atasnya.
Ya, sebab itulah pemerintah nombor satulah. Pemerintah disebut sebagai orang yang bertanggungjawab untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kemudian rakyat membantu pemerintah untuk maknanya memastikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu dapat terlaksana, ya. Menyuruh orang melakukan yang baik, yang ma'ruf, dan cegah daripada perkara-perkara yang munkar itu, ya. Jadi dikata apa di situ, atas mukallaf yang melihat akan seorang yang meninggal sesuatu daripada yang wajib atasnya, bahawa ia suruh mendatangkan dia ustur aurah. Macam saya di sana dulu, saya pergi ke satu tempat, nama tempat tu jauh sikit lah, Qasim nama tempat tu, Qasim, ya, nama tempat tu jauh sikit. Tapi rupanya ada maknanya jururawat Philippines yang bekerja di sana. Ya, kadang-kadang ditutup, kadang-kadang dibuka. Tiba-tiba lalulah satu squad dengan pick up. Dia pun, ya niswan, ustur aurah. Begitu. Jadi akhirnya dia pun tutup lah. Walaupun dia orang Philippines maknanya, tapi oleh kerana dah kerajaan di sana jaga benda-benda itu. Ya Allah, salah. Dari lagi maknanya lagi 15 minit masuk waktu dah ada dah squad tu. Salah, iqfilu, tutup kedai. Mekah tak payah, Mekah dengan sendirinya dia mau tutup, Madinah pun dengan sendirinya tutup. Tapi masa saya di Riyadh, masa saya di Qasim tu, jauh daripada Mekah, jauh daripada Madinah, ada squad itu yang maknanya hisbah, yang mengawal keadaan itu supaya maknanya tutup aurat, jaga waktu semayang dan juga tutup aurat ni tadi. Ya Allah, salah, ya, salli, iqfilu, tutup. Begitulah. Maka kedai pun tutup lah. Tarik je kain, ya tak, senang je, tak payah kunci. Tarik je kain, udah, kedai meh apa itu je kan. Dengan kita dengan kain-kain sekali lebur lah. Jadi bukan apa, sebab orang tak nampak kalau Islam memerintah ni, orang tak nampak. Jadi kalau pergi ke Saudi, ya tak, maknanya bila Islam memerintah tu barulah kita nampak amannya. Dalam negara kita ni, orang Islam sendiri pun tak nampak lagi. Sebab itu orang Islam pun menentang. Orang Islam pun menentang, dia tak nampak. Apa tandanya penentangan tu? Yakni dia pun tak merestui, ataupun dia pun saling maknanya tuding menuding jari. Kamu pun tak buat, kamu pun tak buat. Apa kamu tak buat? Moh kita buat. Ya dah, moh kita buat. Pasal ini hukumnya bukan hukum manusia. Cuba ya tak? Ini adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dikata apa di sini bahawa atau ia lihatnya. Dalam bracket lagi ya. Dalam bracket ya. Atau ia lihat mendatangkan dengan dia atas bukan jalan yang disuruh. Cara tak betul. Tutup auratnya tak betul. Ya tak? Maknanya tudung, tapi maknanya nampak pula pusat, ya tak? Nampak pula pusat. Jadi kabur, ya tak? Maknanya ada, kita kena berkabur mika ni bagus, lawa, segok, bertudung. Tapi pusat Islam cukuplah satu. Pusat Islam pula dah. Udah nampak pusat pula yang mika, ya tak? Jadi cukuplah satu pusat Islam, kata kita. Dia pun pening dengar apa pula pusat Islam ni. Ya Allah, pusat kamu tu nampak, ya tak? Seperti ia mendatangkan dia dengan tiada sempurna syaratnya atau rukunnya. Kita tengok orang semayang kiblat tak betul misalnya, ya tak? Jadi tak cukup syarat lah, kiblat tak betul. Betulkan kiblat, ya tak? Betulkan kiblat, ya tak? Jadi sebab itu kan Nabi pun berubah kiblatnya, ya, daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ya tak? Tak adalah Nabi batalkan, tak, Nabi sambung, Nabi bina, ya, Nabi bina. Dan wajib jika kuasa mengeras akan suruhnya itu. Kalau ada kuasa, guna kuasa, enforcement, ya tak? Maknanya kita tu
kita kata bahawa ada tahapnya berdakwah dan nasihat. Tapi ada tahapnya adalah penguatkuasaan dan enforcement. Begitulah. Apa juga kerajaan pun begitulah. Ya tak? Bukan semuanya kempen. Ada kalanya penguatkuasaan. Ya, ada kalanya penguatkuasaan. Bahkan penguatkuasaan itu sebahagian daripada kempen. Ya, sebahagian daripada kempen. Jadi maknanya ada masanya perlu kepada hukuman. Jadi bagi yang berkuasa, guna kuasa. Sebab itu dalam Islam itu, bahawa tertegaknya Islam itu antara lain ialah dengan kuasa. Innallaha, ya, maknanya dikatakan macam mana disebut di dalam satu hadis Nabi, ya, innallaha la yanzi'u, ya, bisultan. Maknanya Allah Ta'ala itu maknanya dapat mencabut, kita kata, sesuatu kemungkaran itu dengan adanya kuasa. Ma la yanzi'u bil Quran, yang mana kalau sekadar ada Quran tak dapat nak buat lagi. Sekadar ada Quran sahaja tak dapat nak buat. Bila ada kuasa baru dapat buat. Ya tak? Nak mengharamkan, nak mengenakan, perlu ada kuasa. Sebab itulah maka Rasul berhijrah. Hijrah Rasul itu implikasinya ialah implikasi siasah. Antara lain ialah Nabi jadi penguasa, bukan sekadar imam sembahyang, ya, Nabi jadi penguasa, dapat memerintah. Jadi akhirnya dapatlah ditegakkan, barulah boleh ditegakkan sistem. Kalau tidak, macam mana nak tegakkan sistem? Kuasa tak ada. Maka mendapatkan kuasa demi nak menegakkan sistem Islam itu wajib. Macam mana pula nak memperolehi kuasa? Nak memperolehi kuasa itu mestilah dengan kita memilih penguasa-penguasa. Atau macam mana nak memilih penguasa? Nama Mika kena ada lah dalam daftar pemilih tu. Sudah. Ya tak? Ini tak ada zaman Rasulullah. Memang lah, zaman Nabi mana ada SPR, ya Allah. Ada, memang tak ada. Nabi memerintah, ada. Tetapi dia punya prinsipnya ialah bila Nabi wafat, apa prinsipnya? Prinsipnya ialah ada pemilihan pengganti. Bila? Hari yang pertama lagi. Ya, hari pertama lagi sudah ada perbincangan siapa pengganti, dan terpilih hari kedua. Bahkan ada 3 cadangan, 3 pencalonan. Sayyidina Umar mencalonkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mencalonkan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Orang Ansar mencalonkan Sa'ad bin Mu'az. Jadi begitulah, ada pencalonan. Jadi ada pemilihan, ada pencalonan. Begitu. Walaupun tak ada SPR, tapi prinsip bahawa sebuah masyarakat itu mesti ada pemimpin. Itu prinsip. Maka teknikalnya, cara nak memilihnya, tak? Maknanya itu bergantung online ke. Zaman sekarang ni banyak online. Budak-budak masuk universiti pun online. Kan? Budak-budak sekarang mana ada. Kau macam kita dulu. Kan kita dulu, ya Allah, tebelnya lah segala pom, ya. Formnya dulu punya lah tebel. Sekarang tak payah pom. Tak ada form-form, ada. Demo semua je, kan? Ujung je jari. So prinsipnya apa? Prinsipnya ada pencalonan, ada pemilihan, ada penggantian, ya tak? Ada penggantian. Teknikalnya berubahlah. Kalau sekarang SPR pakai paper, ya tak? Paper punya pendekatan, akan datang barangkali paperless, ada menggunakan online dan sebagainya. Itu benda yang berubah daripada masa ke semasa, mutaghayyirat. Tapi apa yang sabit, apa yang thawabitnya ialah bahawa tak boleh kita duduk dalam sesuatu masyarakat yang tanpa pemimpin. Berdosa. Maka untuk memilih pemimpin, mesti ada hak untuk mencalonkan. Maka berlakulah pencalonan. Ya tak? Bila Sayyidina Abu Bakar, maknanya dalam keadaan yang sakit, maka dia mencalonkan Omar. Ya, dia mencalonkan Omar. Pencalonan, bukan maknanya perlantikan. Bukan perlantikan, pencalonan.
Lalu Saidina Umar pun mengisytiharkan bahawa saya dicadangkan oleh maknanya Abu Bakar. Terpulanglah pada tuan-tuan untuk memilih siapa selain saya. Begitu. Bila Saidina Umar sakit kerana tikaman Abu Lu'lu'ah, ya tak? Jadi Saidina Umar kemudiannya berbincang dengan ahli syura untuk maknanya mencalonkan siapa pengganti. Lalu tersenarailah, ya tak? Tersenarailah lebih kurang 5 orang. 5 orang. Kemudian nak masukkan, ada dalam syura tu, ahli syura tu kata masukkan nama Abdullah ibnu Umar. Kata dia Saidina Umar, tak sah. Mana anak dia? Cukuplah aku seorang, dah katanya. Cukuplah aku seorang. Itu pun tak tertanggung rasanya. Jadi dalam Islam tu apa itu bukan berbaut. Ini berbaut. Berkokok. Ada. Jadi gitu. Jadi tak payah cukuplah 5 tu. Jadi akhirnya 5 tu dibentangkan kepada masyarakat. Jadi ini maknanya kita kata bahawa ada pemilihan, ada maknanya kita kata pergantian pemimpin, ya tak? Dan maka prinsip tu ada. Adapun teknikal, adanya Suruhanjaya, adanya itu dan ini, itu bergantung kepada keadaan semasa lah. Ini kadang-kadang kawan-kawan kita tak faham. Kawan-kawan kita tak faham. Dia kata ini semua tak diikut sunnah, kata dia. Ya Allah, ya Tuhan. Ya tak? Dia kena faham antara prinsip dengan teknik ataupun dipanggil yang berubah-ubah, ya tak? Antara yang berubah-ubah dengan yang prinsipnya. Bahawa prinsipnya apa? Tak boleh seseorang berada di satu tempat tanpa pemimpin. Dia mesti ada pemimpin. Kalau kamu berjalan 3 orang pun hendaklah lantik seorang jadi pemimpin, kata Nabi. Kan? Idza kuntum ala safar falyu'ammiru ahadukum. Ya tak? Idza kuntum salas, maknanya kamu ada 3 orang berjalan. Lantik salah seorang daripada kamu. Bahkan la yahillu, tak halal bagi mereka yang duduk di suatu tempat yang tetap, ya, melainkan dia mesti melantik seorang jadi pemimpin. Itu semua hadis-hadis. Itu semua hadis-hadis. Jadi nak menggambarkan dalam Islam itu ada siasah. Ya, ada siasah. Cuma kita tu allergic. Bila sebut siasah tu jadi allergic. Ya tak? Kenapa? Jahatnya orang putih ni. Supaya orang baik-baik ni jauh daripada siasah, biar dia merentah. Ya tak? Dia katanya, ya, tak usah campur, kotor. Yang kotor tu bukan siasah, kamu tu. Ada yang siasah, yang kotor tu bukan siasah. Yang kotornya mereka yang mengotori, ya, siasah. Yang sebenarnya siasah itu sebahagian daripada keperluan agama. Ya. Jadi dikata apa di situ? Wajib jika kuasa mengeraskan akan suruhnya atau tegahnya. Maka di situlah ada kita kata penguatkuasaan, enforcement dan sebagainya. Yakni wajib disuruhkan, bukan sekadar dakwah-dakwah je. Dakwah-dakwah ni kalau tak ada kuasa, kan? Bila dah ada kuasa, jadi dia kena gunalah kuasa tu, ya tak? Jadi ada, kita panggil ormas, ada orpol. Itu istilah Indonesia. Ada ormas, organisasi masyarakat. Ada orpol, organisasi politik. Indonesia kan orang itu. Dia gemuk merengkah-rengkah. Ya, organisasi politik orpol. Organisasi masyarakat ormas katanya. Kedutaan besar Kudabes. Kedutaan besar Kudabes katanya. Ya Allah, kan penama. Mau ke mana Pak? Kudabes katanya. Apa itu Kudabes? Kudabes tu kedutaan besar katanya. Waduh. Jadi timbullah istilah ISOMA. Bila tengok program dia ada ISOMA. Ini apa Pak? Ini ISOMA. ISOMA ini, I ini istirahat, so ni solat, M ni makan. Jadi ISOMA katanya kan. Ya Allah demo. 3 perkataan terangkainya sekali. Jadi kami pun sampai kemari tulislah ISOMA. Jadi peserta pun tengok apa ISOMA ni. Ain sin min ke Ain sod mim ke ya? Padahalnya ISOMA tu, I tu istirahat, S tu solat, M tu makan. Indonesia punya dia rangkainya sekali. ISOMA katanya, Kudabes katanya, Ormas, Orpol katanya kan. Tu handainya demo tuan-tuan. 3 perkataan tu sekali je rangkum. Demo kalau bercakap, ya tak? Sana orang sana pandai berlabut. Pandai. Ya, walaupun kecil lagi, budak lagi, tapi temu ramah dalam TV. Pandai bercakap sebab sana tu kebebasan. Ya, boleh
Makna siapa nak cakap dalam TV tu. Biasa masa saya pergi ke Bandung tu, ada pilihan raya pemilu untuk peringkat gubernur kan, gubernur Bandung, wali kota Bandung. Tu semua grup-grup yang mencalonkan masuk di dalam televisyen. Ada peluang untuk bercakap. Dan bila bercakap tu dengar suara. Tak macam Malaysia, bila bercakap suara tak dengar. Kan? Keluarlah katalah pembangkang kan. Suara dia tak ada. Suara yang macam waktu berita ada. Suara yang macam waktu berita ada. Apa barang kan? Apa barang kan? Kan? Koman betul lah kan? Bagilah kan? Apa benda bisu kan? Apa benda bisu? Dah kelajak kita ni. Jadi maknanya di situ bagaimana yakni wajib disuruhkan memperbuatkan dia barang yang ia tinggalkan jika kita kuasa mengeras akan dia. Maksudnya bila kita ada kuasa, kita tak boleh duduk saja, kita gunalah kuasa yang ada pada kita, ya tak? Nah, tapi tentulah ada meraihkan kita kata keutamaan, ya tak? Meraihkan keutamaan. Dan jika tiada kuasa, ingkarkan dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Itu tanda iman yang paling rendah. Jadi iman yang paling kuat ialah guna tangan. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. Siapa nampak benda yang mungkar, hendaklah diubah. Biyadihi, dengan tangan. Tangan ni simbol kepada kuasa lah. Jadi maknanya untuk itu kita gunakanlah tangan ni. Pangkah lah yang sepatutnya dipangkah. Ya Allah, itu pun tak faham lagi. Itu tak faham lagi tak? Itu pesennya tak? Jadi maknanya di situ ya, kalau tiada kuasa, ingkarkanlah dengan hatinya, yakni dan jika tiada kuasa atas disuruhkan diingkarkan dengan hati jua. Inilah sekurang-kurangnya, maknanya selemah-lemahnya yang wajib atas tiap-tiap manusia, tak terkala lemah ia daripada perbuatan dan perkataan kerana takut ia atas dirinya. Barangkali dia di ISA kan ke, dimasukkan dalam akta kesalahan-kesalahan keselamatan ke. Maknanya ISA itu dah tak ada, tapi ada juga, tapi dalam bentuk akta yang lain, namanya kesalahan-kesalahan keselamatan. Jadi maknanya rebranding je, ya, rebranding, tukar jenama lain, isinya serupa, ya, isinya serupa, ya tak? Itu dia. Jadi maknanya di situ kerana takut ia atas dirinya, maka dia pun bantah dalam hati saja, ya tak? Atau takut, ya, takut ya. Atau takut orang itu bertambah sengajanya. Maknanya bila kita ubah kemungkaran itu dengan tangan ataupun dengan mulut, bukan berkurang mungkarnya, lagi bertambah dia. Dia carinya geng pula. Kan? Saya pernah mengajar di Takyah. Budak tu form 1 merokok. Takyah mana ada orang lelaki. Form 1 merokok. Atau public caning. Lepas tu dia rekrut 7 orang rokok dengan dia sekali. Maknanya kita cuba cegah dia seorang, rupanya lagi besar scale dia. Sudahnya dia kata bertambah pula maknanya lagi. Bila cek balik, rupanya demo ni duduk di Damansara, duduk di Subang Jaya. Mak bapaknya merokok depan demo. Kadang-kadang disuruh-suruh dia mak bapak. Patutlah. Jadi kita tak diagnose, kita tak cuba tengok daripada bawah. Kita cuba tengok dari ranting, daripada cabang, dicuba nak ubat penyakit daripada ranting dan cabang. Kita tak tengok sebenarnya akarnya apa masalah. Rupanya memang dia jenis dia romah pun kopi tu merokok. Mak bapaknya bagi kopi tu. Atau orang modan bahasanya. Kita tak ada kopi tu, ya. Habis. Dan wajib ditinggalkan. Kita berhenti kat situ, dan wajib ditinggalkan.